Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi bin Nur Effendi, bernomometrik C21A1870. Tujuan video ini dilakukan adalah untuk membentangkan tajuk bangunan bersejarah. Bangunan yang saya kaji adalah Kota Fort Cornwallis. Bangunan bersejarah Kota Fort Cornwallis. Sejarah. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1786 Masihi. Kota ini dibina di atas tapak pendaratan Francis Light bersama-sama pengiringnya bagi mengambil alih Pulau Pinang. Awalnya, kota ini dibina daripada pohon nibung. Selepas itu digantikan dengan batu bata pada tahun 1793. Seterusnya, terdapat 17 buah meriam yang diambil daripada lanun-lanun yang menawannya daripada Kesultanan Johor yang dikuasai Belanda. Seterusnya ialah reka bentuk bangunan Fort Cornwallis. Dinding-dinding kubu setinggi lebih kurang 10 kaki ini dibina dalam bentuk bintang. Di dalamnya ada gereja kecil, penjara, tempat penyimpanan senjata dan sebagainya. Sekarang tapak bersejarah tersebut diuruskan secara persendirian. Ini sangat terkenal di kalangan pengunjung. Untuk struktur pula, struktur teratai gereja paling awal yang masih hidup di Pulau Pinang dari zaman kolonial. Ia dibina pada tahun 1799 di sebelah timur Fort Cornwallis di benteng barat daya. Pernikahan pertama yang dilakamkan di sini berlaku pada tahun 1799 ketika John Timmer telah menikah dengan Martina Roselle, janda Francis Light yang mendirikan koloni. Yang seterusnya adalah The Fort Cornwallis Lighthouse atau dalam bahasa Melayu, Rumah Api Kota Cornwallis, Georgetown, Pulau Pinang. Rumah api ini dibina oleh Kerajaan British Malaya pada tahun 1882 sebagai Fort Point Lighthouse dengan kos £10,224. Pada tahun 1914 hingga 1928, rumah api ini menjalani pengubahsuaian dan namanya diubah menjadi Penang Harbour Lighthouse. Rumah api ini dibuat daripada rangka keluli putih dengan ketinggian 21 meter. Seterusnya ialah stor serbuk senjata. Stor serbuk senjata api atau bahasa Inggerisnya dipanggil Gunpowder Magazine juga terdapat di Fort Cornwallis. Ia dibina pada tahun 1814 dan ia merupakan tempat simpanan senjata dan peluru. Rekaan berdinding tebal untuk mengelakkan kesan kerosakan teruk jika letupan berlaku. Stor penyimpanan serbuk senjata api dalam ini ialah stor buatan dan terletak di kawasan berhampiran meriam-meriam menghadap laut yang mempunyai bentuk yang agak unik. Yang seterusnya adalah meriam Seri Rambai yang terkenal ini diletak di atas pelantar kayu roda yang menghadap terusan utara oleh Jepun tahun 1914. Meriam ini mempunyai lambang syarikat India Timur Belanda. Pada tahun 1817, kapal Inggeris yang berlayar ke Kuala Selangor dan diserang lanun. Menurut sejarah, meriam ini timbul dari laut dengan sendirinya dan ia berlaku pada tahun 1880. Ia dijampi oleh seorang putera yang mengikat benang di jarinya dan memerintah meriam itu timbul di laut. Kisah legenda percaya bahawa perempuan yang mandul boleh dihamil dengan meletakkan bunga di laras meriam sebagai bentuk doa khusus. Teknologi pembuatan Fort Cornwallis. Kota dan bangunan bersejarah Pulau Pinang ini hanya berasaskan daripada kayu dan batang-batang nibul. Pada awal pembinaan kota ini, kawasan kota ini berukuran 46.4 meter persegi. Kota dan bangunan bersejarah Perang ini dilengkapi dengan senjata-senjata yang digunakan pada tahun dahulu seperti contohnya meriam. Disebabkan kedudukan Pulau Pinang dan Kota Cornwallis yang berhampiran dengan laut, bangunan bersejarah Pulau Pinang ini terdedah dengan laut. Bangunan bersejarah Pulau Pinang ini terdedah pada serangan musuh dan ancaman dari kuasa-kuasa lain. Secara kesimpulannya, tempat menarik seperti ini mampu membuat negara kita berkembang dengan pesat dan maju. Selain itu, tempat ini juga wajib dikunjungi oleh pelancong kerana ia mempunyai banyak memberikan ilmu pengetahuan tentang bangunan-bangunan bersejarah yang menarik untuk melancong. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama menjaga nama baik negara, mempromosikan Malaysia di seluruh dunia. Malah dengan adanya tempat bersejarah seperti Kota Cornwallis, ia dapat meningkatkan imej Malaysia sebagai negara yang penuh dengan ilmu sejarah, malahan dapat meningkatkan ekonomi negara dengan menerusi sektor pelancongan. Sekian, terima kasih.